Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Pada hari ini kita akan melihat subjek balagh, iaitu salah satu bidang ilmu yang sangat penting untuk memahami Al-Quran. Dikatakan bahawa sebenarnya kalau sekadar kita tahu nahwu dan sharaf tetapi tidak tahu balaghah dan fasahah, maka kita masih lagi belum dapat menyelami makna sebenarnya Al-Quran. Oleh sebab itu kita kena pergi juga balaghah, walaupun kita ambil luar-luar saja, tapi kita tahu apa itu sebenarnya balaghah. Balaghah artinya sampai, balik, diambil perkataan balik sampai umur, balik dari negeri lain sampai umur, ya. Dalam konteks bahasa ni, balaghah ialah sampai apa yang diucapkan oleh atau pengucap atau penutur dalam konteks ini Allah, maknanya sampai kepada hamba-Nya dengan baik dan terang serta jelas dari hati, sampai nusuk. Jadi pulang kepada kita bagaimana kita nak laksana apa yang kita faham tentang Al-Quran. Tapi Allah tidak silap sampai, sebab dia sampai itu dia menggunakan balaghah. Jadi apa dia balaghah kita dah jelaskan minggu lepas. Hari ini kita pergi lebih detail. Jadi ayat-ayat yang ada unsur balaghah tu ayat macam mana, ya? Boleh faham? Okey. Okey. Waalaikumsalam. Okey, faham? Siapa yang mendapat lebih banyak? Orang siapa lagi mendapat? Buku yang satu. Saya nak satu. Bukan satu. Buku juga. Buku saya nak satu, yang tu satu, yang atas. Yang atas ni. Yang tu satu. Ya. Yang dalam apa? Ya. Yang ni berapa weh? Yang ni berapa? Ya, yang ustaz itu tu ha. Dan satu buat satu. Yang satu ni? Tengok sini. Ada orang ada kita tak. Tak ada, sudah ada. Cuba dengar, kita lalu ilmu balaghah. Pernah dengar tak Ustaz Ahmad Samarfah yang pernah beritahu saya nombor satu Samarfahnya? Dia mengatakan balaghah ni adalah satu sains, the science of rhetoric. The word balaghah literally means to reach ataupun end. This science is closer to an art than it is to a science. Okay. Early linguists describe balaghah as a battle between the word of the speaker and the heart of the audience. The speaker must penetrate through the walls of skepticism, disinterest, or opposition to have his or her word reach deep into the heart. See that? Yeah? Into the heart of the listener. It is a mastery of language above and beyond fasahah. Jadi next tu ada fasahah. Okay? Jadi harap tuan-tuan salin, ya. Konsep kita sekarang ni, kita dah kenal balaghah apa dia, dan kita kenal cabang-cabang balaghah. Lepas tu sub cabang balaghah dan seterusnya contoh. Jadi hari ni kita harap at the end of the class, tuan-tuan dan perempuan boleh, tuan-tuan dan perempuan boleh membaca ayat.
bila baca tabbat yada abi lahabin wa tab, ada balaghah. Balaghah tu ada balaghah tu. Wattini wazzaituni wa turi sinin, ada balaghah tu. Balaghah tu balaghah jenis apa? Hari ni kita buat ni. Ya. Jadi saya rasa roughly 100 ayat saja yang tuan-tuan kena hafal. Ini balaghah ni, ini balaghah ni. Ya. Kalau kita jumpa wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik, tuan kata janganlah kamu jadikan tangan kamu ini terbelenggu di leher. Ini sebagai simbol orang yang bakhil. Jadi apa dia maksudnya? Jadi itu semua yang dikatakan atau buku balaghah. Jadi Allah nak menyampaikan mesejnya, dia pakai balaghah. Balaghah ni supaya mudah berkesan. Terkesan. Ya, ada balaghah retorik ya. Saya tahu sebut retorik. Macam ada saya cerita dulu seorang menantu tu, dia suka balik rumah mak dia. Bila dia balik rumah mak dia, kosong, tak ada balik. Ada orang lain suka balik dia. Jadi bila dia balik kosong tu, ini balaghah tu. Ayah dia kata, ada awak balik apa kat tu? Padahal tahu dah tak ada kan. Itu balaghah tu. Di sini. Itu kinayah. Tapi bagaimana kinayah Al-Quran? Bila juga ada menantu tu, dia suka bila balik rumah dia, habis semua dia balik. Dalam tidur kosong. Jadi ayah dia kata, tak apalah muak balik kita sejuk sekali. Dan itu sindir tu. Itu sindir. Quran macam tu juga. Kalau sindir pun tak faham lagi. Tapi kalau anak menantu tak faham ni, dia pertangan dia walk bank, ambil peti sejuk tu. Sebab ayah suruh. Jadi jangan kita jadi macam tu. Jangan. Okay. Sekarang ni, kalau nampak, kalau boleh salin Datuk, ni new page. Jangan campur-campur Terus ada ni, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tuan-tuan masuk tengok Al-Quran. Ni ada 4 ilmu yang kena dibaca, iaitu ilmu saraf, okey? Ilmu nahwu. Ini tuan-tuan kena buat banyak kali. Ilmu balaghah dan ilmu fasahah. Saya kata balaghah ni, Tok Guru saya kata nak belajar dia at least 10 tahun. Nahwu tak perlu banyak. Nahwu tak perlu. Saraf, nahwu, balaghah dan fasahah. Jadi ini adalah kita kata lebih pada retorik lah, boleh? Retorik ni macam sastra. Kan kita Tarik sebenarnya dia punya ulang. Dia sebut tadi. Rhetorical. Okay. Jadi tuan-tuan, setiap ayat, tidak semua setiap ayat ada balaghah dan fasahah ya. Tetapi semua ayat ada mengandung saraf dan nahwu. Okay. Boleh terima tu? Semua ayat ada nahwu dan saraf, tapi tidak semua ada balaghah dan fasahah. Okay. Mana-mana ada balaghah dan fasahah, itu adalah bertujuan untuk membolehkan maklumat itu sampai kepada pendengar dengan jelas dan baik. Itu nama dia balaghah. Jadi bagaimana Allah Ta'ala menyampaikan dengan balaghah untuk membolehkan sampai maklumat dengan balaghah. Jadi kita kena belajar 4 jenis ini. Kita kena belajar 4 jenis ini. Ya, sampai pada betul ni. Okey, okey. Sorry, ini 4 ni ada satu sandaran dia. Saya masuk 3. Iaitu ni yang pertama dia panggil bayan. Dulu al-bayan. Waalaikumsalam. Al-bayan ni mana penjelasan. Al-bayan ini penjelasan. Memanglah kalau ayat tak jelas macam mana? Ya, banyak solawat, banyak zikir, banyak istighfar, biar ilmu ini masuk. Sebab contoh yang ada sorok, dah ada sorok, dah ada nahwu. Ya, dah ada sorok, dah ada nahwu. Nahwu ni ubah lagi kenapa? Sorok ni perkataan terjadi kenapa? Bagaimana? Okey, dan ni balaghah pula. Balaghah ni
ada 3 jenis ilmu. Satu bayan, 2 al-badi', al-badi'u, al-bayanu, dan 3 yang dalam buku ni al-ma'ani. Al-ma'ani. 3 unsur ni bila dicampur dalam ayat menjadikan ayat itu bayan. Okey? Kalau ada nak tanya silakan ni, pelan-pelan ni. Jadi memang biasa jelas. Jelas. Jadi Maknanya Ustaz apa Balaghah tu mesti ada kalimah 3 ni dalam. yes. Kalau kurang satu tak boleh. Tak dalam balaghah. Sebab dalam pasal ayat Quran diturunkan 1400 tahun dahulu. Kajian balaghah kemudian. Jadi bila dikaji-kaji dalam Al-Quran tu, unsur balaghah ni ada 3. Ada 3 yang sah. Okey. Satu lagi yang maintain dalam ma'ani. Okay. Ini Abdul Fasahah. Tapi fasahah ni saya letak di sini. Okey, boleh? Okay. Jadi mesti ada. Okay. Saraf ni mesti ada. Mesti ada dalam ayat Allah. Mesti ada. Dalam ayat manusia biasa pun ada. Saraf ni, kalau tak ada saraf ni, maka tidak ada yang ayat. Sebab kaedah dia, there are rule of use without which the rule of grammar useless. Jadi every utterances must have saraf and noun, but not necessarily balaghah and fasahah. Okay, understand? Macam kita kata bila anak kita balik malam, kita kata kenapa balik malam? Itu tidak ada bahasa, tak ada saraf, tak ada fasahah. Kalau kita kata awal je balik, ataupun nak senang ambil kai-kai baju tu keluar. Maksud apa? Itu maksud menghalau. Itu ada barang-barang. Jadi Allah Ta'ala macam tu lah. Bila dia tak suka pada hamba-Nya, itu dia cakap. Jadi kita nak kaji apa betul-betul tak suka. Okay? Jadi tuan-tuan, apa makna bayan? Okay, sabar dah ya. Bayan maknanya kejelasan. Okay, boleh ingat? Kalau anda beli kita bayan ni. Bayan ni dia wuduh. Ya, dia maksud wuduh. Wuduh ni jelas. Wuduh. Zuhur ni jelas dan zahir. Zahir perkataan tu jelas. Ya. Lepas tu wudu dan zuhur, ya. Ataupun wudu dan zuhur, bayan. Dia buat lagi sekali bayan. Jelas. Kalau kita tanya orang faham terus. Orang tak tanya, yes, padahal tak ada orang tanya. Semula, no, itu tak jelas. Tapi zuhur, bayan ni 3. Wudu, zuhur, bayan. Ini kita belajar balaghah, bukan saraf, bukan fasahah. Balaghah dah detail . Okey. Tuan-tuan kena ingat ayat yang saya beri, yang ada usul balaghah. Saya pun bila nak cerita balaghah ni seram. Dulu orang habis naiknya. Macam ni? Nampak tak? Tak nampak? Ni seram ni sebab ilmu besar. Betul. Saya jumpa guru saya, menagih saya. Dia kata pun boleh ke mengajar balaghah ni? Sekolah dulu kamu tak pernah pandai. Dia kata kat saya, orang 80 lebih tahu. Tuan-tuan, untuk nak mencapai ilmu ayat itu dikatakan balaghah. Dikatakan untuk nak capai balaghah ada 3. Untuk nak menjadikan ayat itu bayan ada 4. Yang ini kita tinggal dulu. Ada 4. Okay. Untuk nak menjadikan ayat itu bayan, kalau kita nak bercakap pun ada bayan, ada jelas, mesti ada 4. Yang pertama nama dia tashbih. Siapa sebut tashbih? Tashbih pun. Tashbih ni perbandingan. Banding. Tashbih. Kita menambahkan apa benda pasal. Sama minggu lepas juga, sama. Dia seperti sama. Ada tashbih, tapi minggu lepas dia tidak ada ayat.
Tiada lagi. Dan al-balik ni kita dah bagi semua. Mak ni bagi semua. Mak ni belum lagi. Belum. Cuma kita kata kita nak jelas bayar dulu. Okey. Jadi al-balik, al-mak ni kita hanya bagi dia punya sub saja. Ya, hari ni kita nak bagi sub untuk 4. Ya, untuk 4 ya. Okey. Okey, tasbih. Okey. Kita semacam mula ya. Tasbih. Okey. Sekarang tuan, kita lihat dalam Quran. Mana dia ayat tasbih? Ayat banding. Ayat banding ya. Ayat dalam Quran ayat banding. Ni tasbih ya. Betul tak? Ni sekarang kita tasbih ya. Nombor 1 tasbih. Dia kata ayat perbandingan. Tuan pernah dengar dalam Quran ayat mutasyabih. Ayat muhkamat. Mutasyabih ni nanti ayat yang mana kena faham betul. Kau tak faham jadi dia jadi macam tadilah bila tak faham buat baliklah petunjuk tu. Kan? Ada orang tak faham tu. Saya buat kiasan paling mudah saja. Ayat bandingan. Ya, ayat tasbihnya ni apa nama ayat tasbih ni? Tasbih maknanya perbandingan. Betul beli tadi perbandingannya. Okey. Yang 2, 3 ni dah ada kan sorry kan? Tapi ini bagi ayat betul. Okay, ayat bandingan ni tuan-tuan. Surah Al-Baqarah ayat 74. Al-Baqarah ayat 74. Okey. Okey, ayat ni bunyi, tuan-tuan sekalian, ayat ni bunyi. Summa Tosat 10 buku. Mim Ba'di Zalika Fahiyakal Hijab Au Asyaddu Waswah. Jumpa. 74. Kita takut nanti kalau salim ayat penuh, takut tak ada masa. Ya, tuan-tuan. Wa inna minal hijarati nama yatafajjaru minhu anhar. Yatafajjaru minhu anhar. Ya? Anhar. Ada juga. Ayat lain. Tuan-tuan, terjemahan dia kemudian telah keras hati-hati mereka. Selepas itu maka dia seperti batu. Ya, jauh atau lebih dahsyat dari batu. Lebih keras dari batu. Adapun batu walaupun keras masih lagi boleh mengalir air sela-sela. Batu walaupun keras masih boleh mengalir air. Jadi di sini Allah telah membandingkan orang yang keras hati seperti batu. Seperti batu. Jadi kita akan cari ayat perbandingan dalam Quran. Untuk ayat itu mencapai tasbih, dia mesti ada 4 rukun tasbih. 4 rukun. 4 rukun baru ayat itu dikatakan ayat tasbih. 4 rukun. Ya, tuan saya ingat bila tasbih ada rukun ya. Rukun ni mesti ada 4 baru jadi tasbih. Okey. Tuan boleh ni. Rukun pertama nama dia musyabbah. Itu maksud musyabbah. Dalam Jawi jenis musyabbah. Itu maksud musyabbah.
Kita sebut musyabbah. Seakan-akan. Seakan-akan. Musyabbah ni orang benda yang kita nak bandingkan tu. Dalam hal ini hati lah. Ya. Ni kulub. Kulub ini jadi musyabbah. Allah nak bandingkan kulub. Ya. Dan yang kedua, rukun yang pertama, rukun yang kedua, nama dia musyabbah bih. Musyabbah bih. Adapun dalam Arab ni musyabbah bih. Musyabbah bih ni orang atau benda yang dibandingkan. Ya, benda yang dibandingkan tu. Ya. Jadi di sini hati dibandingkan dengan apa? Batu. Jadi di sini tuan-tuan, hijab. Dia nak bandingkan hati dengan batu. Jelas tak? Mesti ada dua rukun tu yang besar. Kalau ayat tu ayat tasbih, mesti ada benda yang nak dibandingkan. Dan dengan apa dia nak bandingkan tu? Jadi dia bandingkan hati dengan batu. Okey. Yang ketiga, dia mesti ada alat. Mesti ada dipanggil alat. Alat tasbih. Alat tasbih. Alat tasbih ni adalah kan. Seperti. Selalunya huruf jar. Allah ni macam ayah saya, macam tu. Itu alat. Anta ka'bi. Okey. Boleh tadi? Jadi tuan-tuan, pegang tutur nombor satu ni. Anta ka'bi. Alat tasbih dia ka. Dan satu lagi yang akhir sekali dipanggil wajhu syabah. Itu betul dia? Wajhu syabah. Aspek yang dia nak bezakan. Ini alat. Alat dia ka. Ya? Ka, alat dia. Wajhu syabah ni benda, aspek apa yang nak disamakan tu? Keras. Benda yang nak sama tu aspeknya yang sama ada pada batu dan pada manusia ni keras. Tapi keras batu tak sama dengan keras hati. Keras batu walaupun keras, tapi masih lagi air boleh keluar dari celahnya. Tapi keras manusia lebih lagi. Ya, khatam Allah. Betul. Sebab itulah Allah Ta'ala keluarkan ayat khatam Allah. Khatam tu mana? Kalau bahasa hati dah dilakoni. Ya. Ya. Jadi tuan-tuan, musyabbah ini, wajhu syabah ni artinya ni tulisan dia wajhu syabah. Wajhu syabah ni kita kata di sini adalah kosat. Keras. Kalau tuan-tuan boleh timbul ilmu ni, tak tahu lah saya nak kata. Ini saya bagi asas saja. Tuan-tuan bila ingat, bila balaghah artinya husu sampai tepat kepada pendengarnya. Dan Allah gunakan 3 aspek, bayan, badik dan ma'ani. Bayan tu ada 4 bidang kecil. Yang pertama tasbih. Tasbih itu menyamakan sesuatu dengan sesuatu dengan ada alat dan juga aspek dia nak bezakan tu. Okey, lepas tu tasbih ada 4 rukun. Kalau tak ada rukun ni, tasbih tak berjalan. Jalan tak? Jadi ayatnya summa qasatruhu min ba'di zalika fahiya hijab. Kemudian keras hati mereka selepas itu. Ya, seperti batu atau lebih lagi pada batu. Wa inna minal hijar kama yatafajjaru min anhar. Adapun batu masih lagi boleh keluar air sungai. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan batu pun macam tu pun dia masih tunduk lagi kepada Allah, takut kepada Allah. Manusia tidak. Maknanya batu lebih baik pada
manusia. Sebab itu bila di akhirat nanti kita kata, ya Allah Tuhanku, kenapa aku ni tak dijadikan mati? Ya lain tadi pun tu Allah. Dalam surah Al-Maidah selalu. Ya wahai Tuhanku, kenapa aku ni jadi manusia, tak jadi batu? Jadi sekarang ni kita masih manusia. Kita tak nak jadi batu, nak jadi manusia. Okey, setakat disetuju? Ini ayat yang pertama. Jadi untuk tasbih ni ada rukun. Rukun dia ada musyabbah, itu musyabbah. Musyabbah ni benda yang nak dibanding itu. Musyabbah bi, perbandingan dengannya. Lepas tu alat. Lepas tu wajah syabah. Wajah syabah ni aspek yang sama antara batu dengan hati manusia, iaitu keras. Ya. Perbandingan. Apa perbandingan? Ya. Jadi dalam Quran banyak ayat perbandingan. Jangan lupa. Ayat perbandingan itu dikatakan ayat mutasyabih. Sama-sama. Kalau ada orang yang tak beriman, dia kata osak ni keras, bukan keras hati. Hati dia keras macam hati kering. Tapi keras di sini bukan begitu. Keras di sini berarti dia tak beriman. Tak beriman kepada Allah, ditutup daripada menerima wahyu Allah. Boleh tak kena boleh? Jadi bila kita tengok balaghah ada 4 bidang, ada 3 bidang ilmu, bayar, badik, ma'ani dan bayar yang nanti wudu. Jelas ada 4 bidang ilmu kecil. Yang pertama tasbih, dan tasbih bisa ada 4 rukun, iaitu musyabbah, musyabbah bi, alat tasbih dan wajah syabah. Ya. Ya, sebagai contoh ayat ini, contoh saja ya. Muhammadun kal bahri fil judi, kal bahri. Muhammad, Muhammad sebagai laut. Al-Jud di mana pemurah? Ya, Al-Jud di mana pemurah? Al-Jud wal karam. Betul? Mana musyabbah? Bukan. Musyabbah. Muhammad musyabbah. Betul. Mana musyabbah bi? Al-Bahri. Mana alat? Mana apa tu wajah syabah? Al-Jud. Al-Jud ni pemurah. Jadi pemurah ni sifatnya dikongsi oleh Muhammad dan laut. Ya. Muhammad dan laut ni adalah pemurah. Tapi pemurah manusia lain dengan pemurah laut. Pemurah laut ni kain saja dapat ikan. Jelas? Sekali mesti tutur di Terengganu kan. Tutur Terengganu memang tak perlu makan. Panjang ni 1,5 meter banyak. Tak boleh makan lah. Apa? Sotong keras. Ya, keras. Dia lepas balik. Okay. Contoh yang macam ni baru dia ambil. Dia buat sotong kering. Kalau yang panjang ni, dia jual mahal. Di pantai tu, kalau nak di pantai, harga dia RM7 sekilo. Ya, RM7 sekilo. Contoh, yang di sini harga RM23. Siapa yang dapat untung banyak? Kan sultan nelayan kan ni dah pandai lah ambil sotong tu, ditepikan orang tengah dan jual. So petani dapat beli, dapat jual sotong dengan dia 3 belanja 100%. Baru sekarang. Dia berjual ke orang jual kat situ. Ya? Orang punya kat situ. Ya? Ikan celupuk. Ya, sedap tu. Nanti saya bawa sekali. Saya ambil tu, dia goreng. Nanti mula-mula tanya ada resipi pula. Okey, dah sekali boleh? Ustaz, ayat yang Ustaz. Kenapa alat tasbih buka tu fi? Bukan Ya, ni alat untuk menyamakan. Seperti ni alat untuk menyamakan Muhammad dan laut. Kalau kita tak ada alat ni, Muhammadun al-Bahru. Muhammad tu laut. Kan ni maknanya seperti.
Okay. Ini dipanggil alat banding. Bukan ya? Ini tuan-tuan pelajar di Azhar ni tahu. Ya, universiti ataupun tuan-tuan pelajar di STAM. STAM ni ada ilmu ni, tapi dalam 20% saja diberi untuk nak melayakkan budak ni masuk Azhar. Segi tinggi agama Malaysia. STAM. Dulu saya yang aktif kata ni dulu lah dalam kerja dulu. Tak sampai ke tahap STAM. Ya. Okey tuan-tuan. Tashbih, bayan ada 3 pada ilmu. Tapi tashbih dalam Quran ada 11. 1 hingga 11. Yang ini ni semua kosat ni baru nombor 1. Ada 10 lagi. Saya nak beritahu bukan nak takut-takut. Ini bidang ilmu dia. Dalam Quran ni hebat. Keluasan ilmu dia. Okey. Ulama kata balaghah ni ada 3 bidang ilmu besar. Bayan ni saja ada 4 jenis. Tashbih 2, ada lagi, ada 3 lagi. Lepas tu dan tashbih saja ada 11 cabang. Perbandingan tu ada 11 jenis. Ini baru jenis pertama. Tak apa, tapi seorang tuan-tuan faham. Apa juga jenis lebih kurang sama. Tapi tashbih tu rukun dia 4. Sekarang apa yang lagi 11 tu? Yang sebelah ni semua ada rukun. Tapi ini jenis pertama. Ada jenis 2. Ada jenis 3. 11 jenis. 11 jenis. Ada nama dia, semua ada nama. Macam saya kata Muhammad Bahrun. Muhammad itu laut. Ada alat tak? Tak ada alat. Tapi ada wajah syabah tak? Tak ada. Orang tak faham Muhammad itu laut sebab Muhammad manusia. Muhammad itu laut, mana Muhammad tu pemurah. Itu jenis kedua. Lebih kurang begitulah. Ya. Kalau saya kata saya kata terbalik pula. Ya. Laut itu Muhammad. Mana saya sebut dia punya dia sebut dia punya musyabbah dulu. Itu satu contoh. Bukan tak boleh, dalam Quran ada. Boleh. Dia melanggar rukun. Allah Ta'ala langgar. Siapa nak marah? Sebab dia punya bahasa. Tapi kita kata, kalau kita kata macam kita nak tengok orang yang kurus kering kan. Saya nampak macam cicak ubin jalan. Malas tak? Cicak ubin tu kalau orang tengah kurus kering. Cicak ubin tu kurus kan? Maaf tak kita ada orang kurus ni kan. Saya belum tengok orang kurus. Angin tiup tak yakin. Allah kecil. Sejekal ni orang lelaki. Bawa barang dekat 5 kilo. Allah kurus semua. Saya tengok tu aku dah jadi kurus kan. Okey. Yang kedua tuan-tuan, dia panggil isti'arah. Apa sebut? Isti'arah. Isti'arah ni artinya pinjam. Dia pinjam perkataan. Ada? Ya, isti'arah. Ya. Tadi bayan besar. Ya. Tadi itu bayan lah. Bayan punya cabang. Bawa bayan lah. Jangan sebut bayan ni. Bayan ni. Kan ni bayan kan? Ingat, bayan ni dari balaghah kan? Jadi, untuk menjadikan bayan itu ada 4 bidang masyarakat kecil. Yang pertama tashbih, yang kita kata summa qasad. Jadi tuan-tuan, bila ingat tashbih, tuan-tuan ingat qasad qulub. Ingat dia punya term ni. Summa qasad qulub, ini tashbih di bawah bayan. Yang kedua isti'arah. Isti'arah ni meminjam perkataan lain, ya, untuk digunakan, meminjam perkataan lain untuk digunakan kepada perkataan lain yang ada hubungan. Meminjam perkataan
untuk perkataan lain. Mana dia guna dia nak menerangkan sesuatu, dia guna perkataan lain, bukan perkataan sebenar, tapi untuk menerangkan perkataan lain. Ini saya tengok pada buku je. Meminjam perkataan lain untuk digunakan bagi perkataan lain yang ada hubungan. Yang ada hubungan. Okey. Tuan-tuan tulis besar sikit. Okey. Ayat dia surah Ibrahim ayat 1. Ayat dia Ibrahim ayat 1. Dengan pada perkataan lain yang ada hubungan. Ya, ada hubungan. Hubungan tu bukan hubungan dari segi makna, hubungan dari segi makna kias. Macam kita kiaskan kegelapan ni malam dengan kekufuran. Ya. Dan dikiaskan nur cahaya tu dengan keimanan. Tapi Tuhan tak sebut keimanan, dia sebut cahaya. Tak kita katakan, ya, minaz zulumati ila nur, ingat tak? Dikeluarkan daripada gelap kepada cahaya, bukan gelap malam, tetapi gelap kufur. Ila nur kepada cahaya. Cahaya tu bukan cahaya yang terang mendengar ni, tapi cahaya ni digambarkan beriman. Sudah salin Alif Lam Mim. Ini tu. Ni ayat apa ni? Ibrahim. Surah Ibrahim. Kitabun anzalnahu, ya, kitabun anzalnahu ilaika. Anzalnahu ilaika tukhrijan nas minaz zulumati ila nur. Okey. Ibrahim ayat 2. Ada tak Ibrahim ayat 2? Betul tak? Okey. Kemudian tuan kita terjemah ya. Anzalnahu kitabun anzalnahu ilaika li tukhrijan nasi minal zulumati ila nur. Okey. Okey, kitab, sebuah kitab anzalnahu telah menurunkannya kepada kau. Siapa dia kau? Litu kerja untuk mengeluarkan anas manusia minaz zulumat daripada kegelapan kepada cahaya. Okay. Jadi Allah Ta'ala meminjamkan perkataan gelap ini menggantikan perkataan al-kufur, ya, dan dia menggunakan perkataan an-nur. Dia punya perkataan an-nur untuk melambangkan keimanan kepada Allah. Okay. Itu maksudnya. Jadi tuan-tuan terjemahkan dulu, nanti saya ulaskan. Tuan-tuan saling ulasan. Yang di atas tadi saya tak ulas lagi. Okay. Jadi tuan-tuan, ini semacam ayat ni ada tasbih dalam tu. Kalau orang tak faham, dia kata Tuhan tu kerja dia, kitab tu kerja dia untuk mengeluarkan manusia daripada malam. Kemudian manusia pergi pada siang hari. Kalau tak faham balawah. Tapi dengan fahamnya balawah, maka kita tahu zulumat ni bukan malam, tetapi kekufuran. Orang yang kufur ni digambarkan dengan gelap. Gelap tu bukan gelap apa? Gelap hati. Kalau datin, kalau belajar ilmu nahwu ni memang seronok. Bila baca Quran seronok dia, sebab Allah Ta'ala duk pergi kita sentiasa pergi. Tapi bila kita baca, dia ni macam terkejut lah, tak faham. Kenapa? Jadi tak faham, Allah Ta'ala pergi tak faham tu. Jadi sekarang ni faham. Ini sedih tu, sedih. Nanti tengok ada dua lagi. Okay. Dah tulis terjemahan? Dah tulis terjemahan? Tuan-tuan kena tulis dulu. Tulis terjemahan Alif Lam Mim, kitabun, sebuah kitab yang kami turunkannya kepada engkau, wahai Muhammad, untuk mengeluarkan manusia
daripada kegelapan kepada cahaya. Itu. Bagi boleh dah je belum? Tulis terjemahan sini, saya baca balik. Tulis terjemahan. Terjemahan Islami sebuah kitab yang kami telah turunkannya, sebuah kitab yang telah kami turunkannya kepada engkau, wahai dalam Quran, wahai Muhammad, untuk mengeluarkan manusia, umat kau, dari kegelapan hidup kepada cahaya, dalam kurungan keimanan kepada Allah. Di sebuah Islami, terjemahan dia sebuah kitab yang kami telah turunkannya kepada engkau untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan hidup kepada cahaya keimanan. Ini untuk istiarah yang pertama. Istiarah yang pertama. Okey, ulasan ya. Tulis ulasan. Ulasan. Dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan az-zulumat dengan kegelapan. Allah menggunakan perkataan az-zulumat dalam kurungan kegelapan, dipinjamkan kepada al-kufru, iaitu kekufuran. Dipinjamkan kepada al-kufru, kekufuran. Jadi dia tak pakai al-kufru, dia pakai al-zulman. Ya, boleh? Dan perkataan an-nur, ya, dipinjam bermakna cahaya, dipinjamkan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ulasan. Saya buat ulasan yang pertama boleh? Buat ulasan dengan macam ni yang pertama, saya pertama. Untuk ini, untuk tasbih. Untuk tasbih, untuk tasbih tadi, contoh di ayat. Dan tonton tersalin untuk Muhammad. Al-Baqarah 74. Salin dulu ayat. Salin dulu. Jangan salin di rumah, salin di sini. Terjemahannya. Kemudian terjemahan. Kemudian telah keraslah hati mereka selepas demikian. Telah keraslah hati mereka selepas demikian, seperti batu. Ya. Maka ia seperti batu. Kalau ikut terjemahan translation word by word, maka ia seperti batu, ya. Apa tu jangan lupa, apa keras tu. Makna bila dah keras sangat, maka jadi macam batu. Atau terlebih keras dari itu. Atau terlebih keras dari itu. Dan
Sesungguhnya batu walaupun keras masih boleh terpancar Darinya sungai-sungai. darinya anak-anak sungai. Alangkah juga anak sungai kan? Maknanya di bawah batu itu ada anak sungai. Okey, nampak? Jadi anak sungai. Anak sungai. Lepas tu ulasan. Ulasan ya. Ulasan. Balik. Dalam ayat ini Balik. ya, Allah telah membuat perbandingan. Dalam ayat ini Allah telah membuat perbandingan. Contoh sudahlah dalam Quran tasbih. Ya, tasbih ya. Tasbih itu perbandingan ya. Perbandingan hati-hati yang keras, perbandingan bagi perbandingan Tapi dalam baca ya. Hati-hati. Ya. Perbandingan dalam baca atas tasbih ya. Hati-hati yang keras. Hati-hati yang keras, hati yang keras seumpama batu. Ya, batu. Ya. Atau lebih keras dari itu. Ya. Ya. Okay. Maksudnya hati dan batu berkongsi sifat keras, ya, sifat keras, dan namun itu di antara kedua-duanya Allah mengatakan ya, hati manusia lebih keras dari batu yang semakin keras. Jadi buktinya batu tadi boleh air sama ada memancut keluar dari sela-selanya, ataupun air boleh turun. Kan air turun sikit-sikit atas batu tu kan, lama-lama batu tu jadi berlubang. Kan? lebih keras dari hati manusia. Lebih keras dari Batu. batu. Tegak. Jadi bagaimana batu tadi, hati manusia keras tadi nak dilembutkan? Dengan apa? Sikit. Dengan zikir, dengan keimanan, dengan nur. Itu dalam ayat isti'arah. Nur ya. Sekarang kita pergi kepada yang tiga. Sebelum tu kita lihat. Okey, betul? Okey, dalam ayat isti'arah ini, az-zulumat tu dia katakan siapa? Okey. Tapi az-zulumat ada tak dalam ayat? Ada tak dalam ayat ni? Ada tak dia? Ada. Tapi dia menggambarkan al-kufru. Betul tak? Ya. Jadi al-kufru ni dia kata musyabbah bi. Musyabbah bi. Maknanya dibandingkan dengan az-zulumat. Tapi al-kufru ada tak dalam ayat? Tak ada. Ini isti'arah. Maknanya musyabbah bi tak ada. Yang ada musyabbah saja. Musyabbah bi tu di mana kita nak tahu? Itulah nama dia balagh. Kita kena faham. Kalau kita tak faham, kita kata ini gelap hari. Az-zulumat ni gelap nak hujan, orang dalam kata jom. Dekat simpulan bahasa lagi. Referensi maksudnya simpulan bahasa. Kiasan. Biasa. Dan macam dulu ni kita belajar dulu betul-betul apa. Kalau kita dah belajar dulu kan kita ingat kan. Tapi dalam ayat Quran ni dia lain sikit. Okay. Kita lihat an-nur.
An-Nur ni musyabah. Musyabah. Maknanya digambarkan, disamakan. Musyabah. Dia gantikan al-iman. Al-iman ialah musyabah. Yang disamakan dengan dia. Iman ni. Nah. Di sini alat tasbih tak ada. Wajah syabah tak ada. Okay, tak boleh. Yang adanya musyabah dengan musyabah bi. Ini rukun yang dua, musyabah bi dengan musyabah. Ini dua tak ada. Mana orang faham melalui tiada. Jadi siapa yang nak mendengar ini? Ahli tafsir lah. Orang belajar tafsir, dia belajar ni semua. Dia kata, tuan-tuan, dalam ayat ini Allah telah membuat perbandingan. Apa tu? Orang-orang yang kufur dengan kegelapan, dan orang-orang yang beriman itu dengan cahaya. Okay? Nampak tak? Itu beza. Itu istilah. Jadi banyak tak ayat macam ni dalam Quran? Banyak. Jadi untuk kita hari ini, tuan-tuan hafal ayat ni. Istiarah adalah ini dia ayat dia. Surah Ibrahim ayat 2. Jadi ayat 2, ayat 1 alif lam ra. Ayat 2. Ini ayat 2 lah. Ayat 1 alif lam ra. Okay. Jadi tuan-tuan, ini alif lam ni. Alif lam ni. Kenapa pula? Ini alif lam ra, alif lam ni kan? Ustaz cakap ni lah. Saya cakap. Alif lam ni satu. Jadi tuan-tuan, ingat tajuk pertama ayat pertama, tajuk kedua ayat kedua. Tuan-tuan boleh ingat tak? 125 jenis sekali unsur-unsur di dalam Quran. InsyaAllah. Dengan 125 ayat. Lebih kurang 125. Cakap dari Quran. Yang kita nak cari ni 125 dari Quran. Ayat-ayat dia. Ada yang sama, ada yang berbeza. Kalau tuan-tuan boleh ingat 100 lebih ni, dia punya jenis semua. Yang satu ni, ayat ni tasbih. Jangan dengan ayat tasbih 2-3 lagi. Jadi mahir lah kita sebenarnya malam kau. Mahir lah malam kau. Ya? Alif lam ra. Dalam Google ada kot ayat tasbih. Cari lah. Cari Google. Cari Google. Tuan-tuan dapat Google sama ada nombor 1, nombor 2. Di sini juga mengajar kita mencari sumber ilmu dalam internet. Setuju tak? Seronok tak? Ya. Alif lam ra. Ya? Alif lam ra. Alif lam ra. Ibrahim satu. Ya. Ibrahim satu. Dia di mana? Ibrahim satu. Alif lam ra. Sorry. Ya, alif lam. Malah tadi alif lam ni macam lah saya suka alif lam. Sebab tak ada ni. Okay lah. Okay. Tetapi ada framework kita. Dia bukan 125 ayat yang kita nak bawa dalam balaghah dan fasahah ni. Dulu ni. Lepas tu tuan-tuan kena ingat. Kalau dah ingat semua pun tak apa. Orang dah ingat semua ni, orang ambil ni, orang ambil MA. Biasa. Dr. Naik. Ya. Dr. Naik. Dr. Naik insyaAllah. Rasa saya boleh dia. Dr. Naik tu dia bukan balaghah je, semua benda dia boleh ingat. Ya. Dr. Naik ya. Sekarang kita lihat yang tiga. Yang tiga ni dia punya nama dia. Okay. Ini kinayah. Al-kinayah. Kita jangan pula salah sebut. Tasbih, istiarah, kinayah. Kinayah ni sindiran. Istiarah, pinjaman. Tasbih, perbandingan. Tapi semua ayat ini menggunakan rukun ni. Tapi tak boleh kan? Istiarah. Tak boleh faham tak beza antara tasbih dengan istiarah sekali? Sindiran. Istiarah. Ada koma tu. Kinayah memberi mana? Menggunakan kataan yang lain
Kan? Oh, orang dengar? Tahan saya. Okay, kinayah bermakna menggunakan perkataan lain untuk makna yang lain. Perkataan lain untuk makna lain sebagai sindiran. Sindir kan? Sindiran. Dalam masyarakat Melayu kita banyak sindir kan? Cuba Datin Aisyah bagi satu sindir. Selalu yang orang pergi sindir dalam masyarakat Melayu. Sindiran. Macam cantik tu kamu. Ha? Tak kena diri. Ya? Tak kena diri. Tak kena diri. Itu perumpamaan dia kata bahasa. Perumpamaan kita tak kena diri kan? Perumpamaan kata bahasa. Sindiran kan? Macam orang selalu datang sembahyang cepat. Ini sindir juga. Dia kata syurga ni kau punya dah. Kan? Itu sindir bagus kan? Kau datang lambat, dia kata ingat masjid ni pak kau ni. Tak imam yang celupa ada. Tak imam yang celupa ada. Imam kau tahu. Pak pakai betul. Ingat Pak Express saja. Ingat Express ni kan? Saya dah cerita dulu. Ada seorang tu dia nak test budak ni semayang ke tidak di masjid. Dia nak test. Jadi periksa kena ngomong dia, apa nak? Semayang tak? Ustaz semayang. Dia kata, sini kampung apa nama? Ini Taman Merantis. Apa tu Peringkat 4 lah. 5. Peringkat 5 ni. Sini tengok dia tanya, itu dah ada dalam tasbih tu. Sini nak subuh berapa rakaat? Dia tanya, sini subuh berapa rakaat? Kalau budak tu jenis semayang, dia tak akan kata lain. Sini rasa 5. 5 tu ni tak semayang kan? Kalau budak semayang, dia kata, Pakcik tak semayang ke? Tanya soalan tu kan, mana ada subuh lebih daripada 2? Okay. Saya mungkin di sini lah. Mungkin di sini. Di sini ya? Mungkin di sini. Oh. Tak baca tu. Jadi benda-benda macam ni kita akan jumpa dalam malam. Okay. Sekarang ni kita pergi semayang kan? Dan ingat ni Az-Zulumat untuk istiarah kan? Dan ingat Qasad, ingat hati. Kelas hati, tasbih. Gelap gelamat, gelap dengan terang, istiarah. Ingat tu jadual. Jadi ayat tu boleh hafaz lagi. Kalau dah boleh hafaz 125 ayat ni, cukup bagus dah. Saya kata lebih susah pada nahu lagi. Sebab nahu ni kita pergi mana-mana pun kalau bagi depan, semua ayat Quran bagi depan kan. Kalau tak ada bagi depan tu alif nun, semua alif nun. Tapi ini berbeza semua. Itu beza. Kinayah. Kita ambil contoh ayat ni, kinayah. Surah Al-Isra ayat 29. Al-Isra ayat 29. Saya masa saya di pondok dulu, di pondok ni ada orang tua, orang tua dan ada orang muda-muda macam saya ni. Jadi dia pesan untuk pesan, semua hari ni dah belajar pandai belajar ni tau. Pandai belajar balaghah dia. Maka belajar balaghah ni kena sempurna kedudukan. Balik rumah tak boleh marah. Dia kata, dia pesan, awak dah sempurna ni, jangan mudah marah kan. Nanti bisa marah awak tau. Dia kata, jangan. Pasal awak dah belajar tajwid, dah belajar surah. Jaga kehidupan kita. Jaga rumah tangga kita. Dia kata, dia pesan kan. Kena bersih, makan jangan banyak. Malam kena buat tahajud, Tuhan semua. Mu belajar balaghah. Kalau tidak, aku kena belajar balaghah. Tok Guru saya pesan, bukan saya pesan, Tok Guru saya pesan dulu kepada orang tua yang datang. Di sini tak ada lah, macam dulu kita belajar di Jalan Kuala Berang. Adi Umayyah pun ikut bawah lagi. Di pondok tepi Pakar Menggelap. Penuh orang ni mana tu orang. Di situ ada pasar. Sekarang dia tak ada. Dia Tok Guru Haji Mandu. Dia belajar, dia belajar balaghah ni.
Tapi orang tu benar nak belajar. Duduk tu berjalan pada mikrofon kan. Okey. Ayat ni Al-Isra ayat 29. Betul. Tapi ini ayat pertama. Wala, mana wala? Tidak, jangan. Kalau nak tahu tidak ke jangan, tengok. Jangan. Wala tanyaan. Jangan kau. Ini lam nahi. Sebab nanti. Jangan Kau jadikan. Biarkan. Jangan kau. Maglulatan. Maglulatan ni makna terbelenggu. Ni letak tangan ni terbelenggu. Orang ada bila tangan macam ni, dia memang tak ada bagi sumbangan. Jadi kalau tangan macam ni dalam poket, memang sumbangan. Jadi orang yang selalu macam ni tangan tu memang orang berikut lah orang dalam masyarakat Arab. Jadi Tuhan masuk balik dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan, baik-baik jangan macam ni. Pergi negeri Arab, orang Arab kena macam ni. Sebab tu dia kata, kena macam ni. Sebab tu dia kata Allah Ta'ala kata, I'ti. Mana i'ti? I'ti beri ma fil jai ya'tika al-ghaib. Yang akan datang Allah kepada kamu dari sumber-sumber yang tak tahu. Al-ghaib itu lagi Allah kan? Okey. Fi unukika. Unuk ini leher. Tuan kata, jangan kau jadikan tangan kau ni terbelenggu di leher kau. Jadi maglulatan ni tuan-tuan dipinjam untuk perkataan bakhil. Ya, bakhil. Ya. Dia tak kata jangan bakhil. Dia kata jangan kamu jadikan tangan kamu ni terbelenggu di leher. Meletak tangan di leher ni maknanya tanda orang yang terkut. Ya, terkut. Jadi di sini dia pinjam disindir orang yang terkut ni dengan orang yang letak tangan. Bukan pinjam lagi, disindir. Sindiran ni. Okey. Wala tabsutha. Wala tabsutha. Tabsutha bukan mana boros. Ini jangan kau melebarkan. Melebar ni tengok orang tabur duit. Ada benda saja beli. Ya? Tabsutha mana jangan kau lebarkannya kullan pasti. Segala kelebaran kullan pasti. Maknanya lebar ni maknanya digambarkan kepada orang boros. Boros dan mubazir. Okey, ini maksudnya kinayah. Ada beza tak kinayah dengan istiarah? Ada tak? Macam sama je? Ada sama je? Ada tak perbezaan antara kinayah dengan istiarah? Ini kinayah. Ada tak beza? Ahli tafsir dia tahu. Tapi kita hanya boleh kata ini ayat kinayah. Kinayah ni maknanya sindir. Sindiran. Ya, kulal pasti. Kulal pasti mana dengan segala kemewahan. Fataku dah maklumat maksud. Okey. Maka orang macam ni akan kecundang akhirnya. Akan hilang. Okey. Dah salin ayat, salin terjemahan ya. Tentang baru 4. Kalau seminggu dah kita buat 5-6 buat. Nanti saya akan copy dan hafal dia. Cuma tuan-tuan cari ya mana musyabah, mana musyabah. Sebab dalam setiap tasbih kinayah ni semua ada musyabah. Buat tasbih tu dia punya rukun semua ada pada istiarah bagi kinayah dan ada pada yang lain juga.
itu sama mengatakan kasih. Sebab ini kan bukan benar. Wala taj'alu, dan jangan kau jadikan wala taj'al, dan jangan engkau jadikan tangan kau Jadikan apa? Jangan. jadikan tangan tiada ke tangan kau terikat di leher kau. Jangan kau jadikan tangan kau terikat di leher kau, Jangan kau bolos, dan jangan kau bukan bolos lagi, jangan kau melepaskannya. Melepasnya ni lah, ambil mu bagi kan, melepasnya bolos. dengan seluas-luasnya. Ya, sudah. Apa ajar tadi, patah kuda? Patah kuda, malu man maksud. Itu ayat akhir. Maka kamu akan duduk dalam keadaan boros, rugi. Ya, akhirnya tak ada pendapatan. Okey. Ulasan dia dalam ayat ini, Allah menyindir. Menyindir lah. Menyindir orang-orang yang bakhil dengan tangan mereka sering terbelenggu di leher mereka. Okay. Dan begitu juga orang-orang yang begitu juga orang-orang yang terlalu boros dikaitkan dengan amalan itu, melebarkan tangan, ya, yang bermakna membelanjakan wang tanpa berfikir panjang, pelan pada membelanjakan wang sesuka hati, ya. Jadi tuan-tuan balik rumah cuba perhatikan, kenapa ayat ini ayat kinayah? Kenapa ayat ini bila sama je ayat istiarah? Cuma kena tuan, bila kinayah ingat tangan terbelenggu. Bila ingat istiarah, ingat zulumat. Okey. Lepas tu bila ingat tasbih, ingat tadi qasad. Ada tak perbezaan tu? Balik rumah tulis qasad. Ini qasad, tulis qasad. Tasbih. Az-zulumat istiarah. Lepas tu maghlub datang kinayah. Boleh ni, aku ada nak yang tak apa. Kurang-kurangnya kita boleh melakukan kali lagi ni. Doktor apa ni? Sekarang ni doktor, namun saya bukan tak nak ajar lagi, tak nak sentuh secara detail. Sebab apa? Kalau macam tuan-tuan kata, wa ni, wa atta, la ni la nahi, wa ni haram, la ni haram nahi. Mana itu sarah tu? Itu sarah. Kalau saya tanya kenapa taja'ah ni balik mati, sedangkan dalam ilmu nahwu balik ni ada 4 jenis. 1 balik depan, 2 balik atas, 3 balik bawah, 4 balik mati. Tuan-tuan akan jawab balik mati ni sebab dia fi'il mudhari'. Dia adalah, ini dia termanzum. Manzum dia dengan sukun sebab dia fi'il 4. Kalau fi'il amat dia suku. Fi'il amat dia sukun juga. Jadi itulah nahwu.
Kenapa dia mati? Kerana dia dimatikan oleh la. La ni menahukan la ni mati. Itu namanya nahu. Bila? Boleh mana tu? Angguk-angguk mana tu? Ya, ni nahu. Nahu ni mana? Direction. La will make la die. Will kill the la. Will kill the la. The sign of kill is no. Itu orang faham. Reka bulat. Ya. Jadi yadaka. Kenapa? Yadaka. Yadu jemput hantar. Betul tak? Itu sorang. Tapi kenapa Ustaz Yada dia bagi hantar? Sebab saya dah kapal dulu mana-mana isim yang bagi hantar, yang datang lepas PM, maka dia jadi 50 lebih. 50 lebih, B plus 3 star. Habislah. Tak ada apa dah, tak ada modal nak bagi. Habislah. Beresut dah. Ada anak murid saya, dia pergi belajar di Karaklan. Dia salah. Ustaz, 70 orang belajar. Ustaz, buka ayat ni, ayat lain kan? Dia dah akan 2-3 star kan Ustaz? Apa pula star-star kan? Oh, star. Itu salah guru dia. Star-star ni belajar mustalah. Ya, aku sekali tuan, dia panggil majas mursal. Majas mursal. Saya nak suruh tuan-tuan balik mau renung dan beza. Majas ni pinjaman juga lah. Dia panggil majas. Majas mursal. Terus mursal. Majas mursal. Kalau tuan buka internet, dia tak akan bagi term lain kecuali term Arab tu. Kalau dalam bahasa Inggeris, dia akan bagi bahasa Inggeris baru term Arab dalam tu. Jadi bila sebut term Arab, tasbih. Oh, ini tasbih. Okay. Tuan-tuan simpan dalam fikiran. Ini ilmu yang sangat-sangat istimewa. Tuan-tuan belajar. Dia hanya diberi kepada orang yang istimewa. Bukan cacat, dia istimewa. Ha? Istimewa. Tuan-tuan chosen among few. Nak kata satu among 10,000 pun boleh lah. Okay. Pilih lah. Mudah musal. Okey. Majas musal. Majas penting ya. Musal ni sampai. Yang pilih Rasalah. Majas artinya menggunakan sesuatu perkataan, ya, tetapi maksudnya adalah isinya. Menggunakan satu perkataan, tapi yang dimaksudkan bukan zahirnya, tapi isi. Okay. Jadi ayat dia itu syarat. Ayat dia Al-Isyrah ayat 1. Al-Isyrah ayat 1. Al-Isyrah ayat 1 ya. Al-Isyrah ayat 1 iaitu alam nasrah. Alam nasrah. Tidakkah kami lapangkan laka bagika sod sodrot. Mana sodrot? Dabi kau. Okey. Tuan salin dua ayat ni dan terjemahan. Ya. Ini nama dia majas. Okey, majas. Okey, tuan salin ayat dulu betul. Buatlah usaha baca ayat itu. Betul juga apa maknanya? Ya Allah, kena yang ini
Kesian pada dia jalan. Betul lah dia. Kesian Takut pada Ustaz, dia. takut bawa takut kita buat usrah orang tak percaya bukan Ustaz je Ustazah. Isti'arah tu jangan sebut asairu, isti'arah lah. Kinayah jangan sebut kunyah. Salah, kinayah. Jangan buat kinayah ni, dia pun fidyah. Kalau sebab orang dengar kinayah, dia buat fidyah kan. Jangan sebut. Majaz mursal, jangan sebut majaz. Majaz tu sial. Majaz, pinjaman. Mursal tu yang sampai pinjaman. Sampai maksud. Okay, bagi contoh. Alam nashrah laka sadrak. Maknanya, adakah tidak kami lapangkan bagi kau dada. Yang dimaksudkan ni, yang dimaksudkan lapang ni bukan dada, tetapi apa yang ada dalam dada. Apa yang ada dalam dada. Dada ni anggota badan antara dua tangan kiri kanan. Tapi dalam tu ada anggota yang penting yang Tuhan selalu sebut, iaitu hati. Jadi yang dimaksudkan bukan dada, tapi dalam dada hati. Itu maksud dia majaz. Okey? Dapat beza antara empat tu? Aduh, kita tak faham. Boleh? Jadi yang rendah dengan yang full rendah ni mudah dah tidak? Yang full rendah ni mudah sikit. Tapi yang sakit ni betul tu pening kepala sikit. Tapi tenang balik renung kan. Dengan istilah dia kata renung. Lepas tu buka apa tu internet. Tengok dalam internet apa dia pergi mana. Sama tak dengan yang kita baca ataupun lebih baik lagi. Tapi empat-empat ni berbeza. Antara tasbih, isti'arah, kinayah dan majaz mursal. Berbeza. Kalau tanya kelas mana tadi, semua benda tak pernah dengar. Mana kalau tak pernah dengar, ayah awak dah tak pernah dengar. Kesian kan? Balik cerita ke ayah sebelum ayah meninggal dunia. Sedih kan? Sebab tu saya sebelum mati ni nak suruh habis ilmu ni. Ya, ini yang meninggal bukan kita, aku pergi dulu. Tak sempat habis kan? Okey. Okay, saya terima lah. Dalam ayat ini, ulasan. Ya, dalam ayat ini nanti kita terima balik rumah. Dalam ayat ini Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad. Tetapi yang dimaksudkan dengan dada ini, yang dimaksudkan dengan dada ini bukanlah anggota dada yang fizikal, tetapi bukanlah anggota dada yang fizikal, tetapi anggota dalam dada, iaitu tersebut untuk hati atau kulub ya. Qalbu sama. Qalbu itu mufrad adalah hati ataupun kulub yang dimaksudkan oleh Allah. Itu maknanya majaz. Dia tak sebut perut, sebab dalam perut tak ada hati. Dia sebut dada. Dia tak sebut kepala, sebab dalam kepala tak ada hati. Dia sebut dada, sebab dalam dada itu ada hati. Betul tak? Ya, betul. Jadi bahagian-bahagian majaz ini banyak juga yang kita kena belajar. Tapi walau macam mana pun bahagian-bahagian dia, tapi ia tetap tak lari daripada ayat alam nashrah Al-Kasr. Okay. Isi dalam dada, isi hati lah kan. Jadi tuan-tuan,
kita kena ingat keyword. Sebab banyak sangat ni. Keyword tu kena hafal. Keyword yang pertama balagah. Lepas tu tuan kena ingat bayan. Dalam bayan itu ada 4 tasbih. Tasbih itu buat ayat pertama tadi. Iaitu summa qasad. Ingat qasad dia. Lepas tu isti'arah, ingat ayat zulmat. Lepas tu kinayah, ingat ayat ya, maghlulah. Ingat ayat kedekut. Maghlulah ya, kedekut dengan borok. Dan akhir sekali bila sebut majaz, ingat sorgo. Jadi boleh buat macam dia. Yang pertama apa dia? Apa satu? Tasbih. Hati. Keras. Ambil keras. Keras. Yang kedua gelap. Yang ketiga ya. Kedekut. Ingat tu. Yang keempat dada. Jadi keras. Yang kedua bukan keras, gelap, kedekut, dada. Keras, gelap, kedekut, dada. Keras, gelap, kedekut, dada. Itu untuk bayan. Kedekut dada. Tuan-tuan. Keras, gelap, kedekut dada. Kalau kedekut tu tak ingat kuda je. Sebab kuda binatang yang paling kedekut kali. Kan dia jalan kedekut. Budak-budak beritahu saya, apa binatang yang paling kedekut kali? Saya kata, tak tahu mana dia kedekut binatang. Dia tak ada duit. Kuda lah, sebab dia berjalan pun dah nampak kedekut. Sekali tanya, mana binatang yang intelligent? Sekali. Saya kata, mana? Dia tak ada buaya je. No, sotong. Sebab sotong ada dawan. Dawan tu, dia menggambarkan mengambil ilmu. Apply dalam kehidupan. Sesungguhnya ilmu ni bukan susah, tapi ilmu ni menduga keimanan. Jadi kalau tuan-tuan dapat lawan sedikit askar jahat dalam hati tu, iaitu askar iblis syaitan, supaya askar malaikat tu menang, tuan-tuan apa kan? Ya, iaitu tadi dia benda tadi keras, gelap, kedekut, dada. KKD. Ingat KKD bayan. KKD keras, gelap, KGKD. Ingat tu je dah. Yang bolos mana pula? Yang bolos membazir tu? Bolos tadi duduk di bawah kedekut. Kedekut lawan dia membazir. Kenanya. Jadi biar kita smart belajar supaya kita tahu beza antara bahagian-bahagian knowledge. Jangan pula kita jangan pula kata majaz ni dalam surah nahu silap. Dalam surah nahu tidak ada tu surah, dia ada mabni, ada murab, ada sahih, ada mu'tal. Kan? Itu surah. Kenapa bila sebut begitu? Allah ajar lupa. Kalau ustaz lagi tak boleh jawab. Ya, setelah kita berbincang kan, sebab banyak ilmu juga kita lihat awal Allah manusia Allahumma rabbi shfi'na min kulli da' wa 'afina min al-bala. Allahumma rabbi shfi'na min kulli da' wa 'afina min al-bala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah.